Okey, hari ni saya nak kongsikan pengalaman macam mana kejadian yang saya kena scam tadi tu dekat WhatsApp call pagi tadi. Ya, memang tak dijangkakan sebenarnya, walaupun kita ni dalam keadaan yang berhati-hati, tetapi sebenarnya kita masih lagi berisiko untuk di-scam. Dan pagi tadi memang saya pun tak tahu macam mana boleh boleh terjadi benda tu kan. Dia berlaku dengan tempoh masa yang sekejap, dan panggilan tu kalau ikutkan memang agak mencurigakan. Cuma sebab mungkin waktu tu saya tengah tidur, dan bila dapat panggilan tu memang terangkat lah. Okey, memang kita dah semak. Saya tengok juga nombor tu, nombor pelik lah kan, nombor yang tak pernah kita kenal. Dan sebab dia call melalui WhatsApp call, jadi saya pun memang ada install Truecaller, ataupun yang kita boleh detect sama ada nombor tu memang scammer ke, ataupun nombor yang orang dah report, yang memang dah kena juga dengan scammer tu. Dan sebenarnya bukan kali pertama, kali kedua lah. Yang kali pertama tu dia WhatsApp, jadi kita sempat lagi untuk semak, sebab mustahil pihak yang berkenaan ni okey, tak tahulah, sebab kebetulan pagi tadi memang tengah tidur kan. Biasanya kalau orang tidur ni, kalau ada orang call ni, tak lain mungkin customer ataupun um, orang yang memanglah orang yang tak dikenali lah kan. Customer pun tak dikenali, tapi waktu tu sebelum ni dia tak buat panggilan tau, dia akan WhatsApp, SMS kan. Tapi taktik macam tu rasanya dah tak menjadi. Sebab panggilan telefon ni setakat ni rasanya memang paling pantas, dan kita pun boleh percaya. Dan lagi-lagi dia gunakan nombor telco tau. So nombor telco ni sekarang kan orang work from home. Jadi macam sebelum-sebelum ni pernah juga dia orang call gunakan nombor private, nombor maksudnya peribadi, ataupun nombor 019 lah kan. Jadi benda tu orang kata tak expect tau benda tu terjadi. Ya. Macam sebelum-sebelum ni, sebab banyak berurusan dengan orang, dia memang dia buat panggilan ni daripada nombor yang kita pun tak save nombor tu. Kadang-kadang kita dah save, tapi sebab dia gunakan WhatsApp call, dia tak akan appear apa. Sebab tadi pun baru terfikir nak check nombor tu tau. Sebab masa dapat panggilan tu dah perasan dah suara orang Indonesia lah kan, slang dia tu. Tapi dia buat macam ni. Ni taktik dia lah saya nak sharekan pengalaman. Sebab kadang-kadang macam saya ni jenis berhati-hati juga sebenarnya, tapi kita tak tahulah, mungkin waktu tu ditakdirkan nak kena tu, kita tak sedar kan. Kita macam kenapa bagi pula kan. Tapi pandai taktik dia. Okey, ni bagi kronologi. Dapat panggilan telefon, angkat, dia cakap saya daripada Big Pay, nak tukar kad Big Pay yang kita ada tu. Tahu tak kad Big Pay tu yang macam mana? Kad Big Pay, siapa yang ada pakai kad Big Pay dia akan tahulah. Okey, kad Big Pay tu dia cakap dia nak tukar sebab dah nak expired. Okey, kita pun kebetulan hari tu ada check juga kad-kad tu. Rasanya lambat lagi nak expired kad ni, hujung tahun ataupun tahun depan tau. Bila dia call, dia cakap okey, kita akan hantarkan betul. Kita akan hantarkan kad tu percuma. Cara taktik dia tu memang kalau orang yang tak banyak fikir, ini betul ni. Sebab apa? Bila dia cakap, okey, sekarang ni kita nak tukarkan kad yang baru. Jadi saya nak sahkan nombor 4 digit belakang kad. Itu nombor yang paling penting Kita pun macam okey lah, sebab dia nak tahu 4 belakang. Kita pun tak macam mana pun, tadi pun dah terbagi tau. Betul-betul yang color biru tu Maang. Betul, prepaid. Sebab tu setakat ni suka guna prepaid card. Sebab bila prepaid ni, kita boleh batalkan kad tu.
kita boleh batalkan kad tu, kita boleh request kad baru. Dan kita boleh limitkan dia punya risiko lah. Sebab bila kad prepaid ni kita tak pakai, dia boleh tertukar kad lah, dia tak melibatkan nombor akaun kan. Jadi dia minta nombor 4 kad, nombor digit belakang 4 tu. Lepas tu dia minta postcode. Dia kata dia akan hantarkan replacement card tu. Yang kali ni yang platinum punya, dia kata warna yellow. Aku pun duk fikir, okey kot, betul lah ni kan. Macam mana dia boleh tahu? Lepas tu dia tak cakap banyak, dia akan gunakan pos laju, dia cakap. So jadi untuk pengesahan, dia minta postcode rumah. Kita kalau fikir, oh okey, ini betul lah ni, dia dah minta nombor kad belakang, lepas tu minta postcode. Kita tak terfikir postcode tu sebenarnya kalau dalam BigPay, bila kita nak login ataupun recovery password ataupun nak masuk. Oh ya ke? Okey, betul. Okey, pasal FBS pun nanti nak share juga, sebab ada juga member yang kena. Okey, ini yang pagi tadi punya lah kan. Jadi bila dia minta postcode tu, kita pun bagilah. Okey, betul lah ni kan. Tiba-tiba dia cakap, boleh login tak apps tu? Kita pun login lah. Login, dia tanya transaction terakhir, 2 terakhir macam tu kot. Dia tanya berapa jumlah yang ada transaction dalam tu. Yalah, waktu tu kita pun macam tak terfikir apa sangat. Pun pergi tengok lah kat mana kan. Kita buat bodoh lah waktu tu kan. Buat macam berjaga-jaga juga, masih berjaga-jaga juga. Lepas tu kebetulan waktu tu mungkin dia cakap okey, dia akan sahkan melalui SMS. Akan ada SMS. Betul lah. Kalau ikut logik akal, kita tahu ini mesti dia nak scam kita ni. Kita dah tahu dah. Memang SMS daripada BigPay tu ada, dia bagi OTP number. Sebenarnya cara dia memperdaya tadi tu, dia akan bagi tahu okey, yang ini nombor ni jangan bagi tahu kat saya. Dia macam ini tak boleh bagi tahu yang ini saja, yang ini saja. Konon-kononnya dia nak bagi tahu yang dia tu authority lah, yang dia tu memang akan jaga kita punya keselamatan kad lah. Konon-konon lah. Kita pun macam betul-betul yang ini. Sebab tadi memang terfikir macam tu. Ini tak payah bagi tahu, ni jangan bagi tahu kan. Kita pun macam okey, ni tak payah bagi tahu, betul lah tu kan. Betul. Jadi kita pun macam dah terpedaya. Lepas tu dia tanya transaction pengesahan last transaction berapa. So kita pun cakap lah sekian-sekian kan. Lepas tu dia cakap transaction last guna apa? Kad bank ke ataupun gunakan kad sebab kalau ada siapa yang ada BigPay, kita boleh reload BigPay tu sama ada gunakan kad bank ataupun gunakan akaun macam online banking macam tu lah untuk kita reload. Jadi kebetulan bila tekan dekat yang top up, sebab sebelum ni nak top up BigPay ni sebab FBS lah. Sebab sebelum ni ada nak bayar, so kita dah allocatekan duit tu untuk FBS kan, 500 tau, banyak kan. Jadi bila dah tengok transaction tu, kita cakap lah ini gunakan debit card ni. So kita pun, dia pun minta nombor terakhir. Kita pun masa tu bengong juga. Jadi kita pun macam okey lah, bagi tahu lah belakang tu. Kita ragu-ragu nak sebut ni, tapi sebut juga 4 nombor terakhir kan. Sebab kita tahu 4 nombor terakhir memang akan appear dekat kita punya apps tu. Jadi yang saya fikirkan sebenarnya, dia tanya tu mungkin lah ada kemungkinan dia nak reload lagi daripada kad bank kita tu ke dalam BigPay. Selepas tu dia nak transfer pula ke diorang. Dia macam tu. Jadi sebenarnya dia untuk masa taktik dia cakap tu, dia nak aktifkan lah kad kita tu konon-kononnya. Tapi sebenarnya saya tahulah sebelum ni memang dah dapat panggilan. Sebelum-sebelum ni memang kita dah tahu dah sebenarnya diorang nak gantikan kad. Diorang tak minta benda-benda macam tu. Tapi entah macam mana hari ni kita pun bagi. Bila kita bagi tu, saya pun try login kan. Tak ada masalah. Sekali dia minta kalau ikutkan BigPay tu, dia bagi TAC number tau. TAC number tu memang 6 nombor tu jangan bagi siapa-siapa. Even siapa-siapa lah kita tak boleh bagi sebenarnya. Tapi tak boleh nak cakap kenapa. Dia kata okey, kat situ ada 6 digit, bacakan 5 saja. Faham tak? So konon-kononnya jangan baca semua. Tapi sebenarnya dengan 5 saja dia boleh teka 9 nombor yang nombor terakhir tu dengan betul. Jadi kalau duit kita dalam tu banyak, habis lah. Dan tadi memang kena. Bila kita
apa nama ni, dalam proses dia nak buat tu, dah refresh je sekali terkeluar log out. Sudah, aku rasa lain macam dah ni kan. Jadi bila lain macam tu, login balik. Bila login dia akan minta, dekat situ perasan, ini soalan yang dia minta tadi ni. Dia minta 4 nombor, apa nama ni, nombor IC kat belakang. Tak tahulah, rasanya memang banyaklah dah terbagi kan. Macam tak tahu kenapa terbagi. Aduh, tak tahu nak cakap lah. Tapi benda ni sebab dah ditakdirkan nak jadi kan. Kita nak kena, memang kena lah. Jadi kita pun bagi. Baru perasan bila kita nak login balik, macam kita forgot password ke, ataupun nak login balik aplikasi BigPay tu, dia akan minta benda tu. Macam 4 belakang nombor IC dengan postcode. Postcode tu tak pernah minta selama ni. Setakat ni guna aplikasi apa, dia tak pernah minta pun postcode rumah kita tau. Entah macam mana, ini soalan dia minta tadi kan. Kita pun dah terfikir, kenapa aku bagi kat dia ni? Sudah, memang kena. Lepas tu bila kita 2-3 kali kita try untuk login apps tu, bila kita nak login pada apps tu, boleh login. Bila tengok dalam tu, saya dalam tu ada, kalau tak salah, RM592.40. Lepas tu bila kita RM592.40 tu, bila kita dah login balik, Allah, 200, bukan 200, RM2.40 dia tinggalkan. Memang waktu tu kata, aku dah kena dah. Tapi kebetulan waktu tu bila kita dah login apps tu, terus waktu tu baru terdetik macam, baik aku tanya dekat, apa nama ni, dekat customer service dekat ni lah, dekat apps tu kan ada, kalau orang, saya tunjuk dekat ni sebab benda ni tak expect lah, kita tak expect kita boleh kena. Tapi nak buat macam mana, ditakdirkan kena. Memang terkejut jugalah. Tengok kalau perasan, saya tunjukkan. Sebabnya biasanya dia akan ada, sekejap saya tunjukkan dia punya. Okey, chat with us ni kan, biasanya kita boleh chat dekat apa nama, dekat apps ni punya ni lah, orang kata customer service dia tu. Tak ada, dia tak payah tunjuk. Maksudnya benda ni dia bukan nak tunjuk apa benda, nak tunjuk maknanya dekat apps tu mungkin orang tak perasan dekat mana kita boleh chat. Dekat sini lah kan. Kalau perasan, kalau tengok tak nampak dia ada tulis chat with us. Walaupun kita tak login apps kita tu, dia ada chat. Dekat situ dah tanya dah, sekarang ni saya dapat panggilan ni. Tanya kat direct lah tu kan, macam mana. Dia kata dia nak tukar kad. Lepas tu dia suruh kata matikan panggilan tu tau. Tapi masa tu tak matikan lagi lah. Sebab nampak diorang punya cara ni, dia nak buat, orang kata apa, sebanyak mana yang dia boleh buat tau. Maksudnya duit kita dalam tu dia dah ambil dulu. Kalau dia kata dia boleh top up dalam tu, dia ambil lagi sekali. Jadi memang benda tu double lah. Kalau kata dalam account card yang kita attachkan dengan apps tu pun, dia dapat ambil duit dari situ, 2 kali kena. Tapi dalam tu pun prepaid juga. Memang bukan daripada direct bank lah. Sebab saya suka guna prepaid supaya boleh kawal macam gini lah kalau jadi kan. Ini maksimum 500, memang 500 lah. Kalau banyak dalam ni memang banyak lah. Kalau ikutkan dah lama tak top up, jadi benda ni macam di luar jangka kan. Biasanya memang tak top up. Top up bila kita nak buat pembayaran, masuk duit terus pembayaran. Memang tak simpan lama duit dekat dalam apa nama, akaun BigPay ni, prepaid card ni kan. Dan macam tu lah ceritanya. Jadi bila kita tanya dengan apa nama, BigPay punya ni lah, customer service ni, dia cakap memang dia banyak dapat macam tu. Kita pun tak boleh nak expect kita dah kena kan. Sebab sebelum ni pernah kena, diorang tanya, memang dah block lah. Malah nak layan, kita dah tahu dah mustahil lah BigPay call macam ni nak tukar, memang tak. Bila dia bagi SMS, kita ada masa berfikir. Bila dia call, betul lah. Kalau orang kata, kalau kita dapat panggilan-panggilannya, kita terus matikan. Kalau tak, kita boleh terpedaya. Walaupun kita cakap, takkan kena punya. Kalau dah kena macam ni, nak cakap apa? Kalau duit kurang daripada 500,
Yelah banyak juga, tapi at least taklah habis duit kita kan. Kalau orang yang banyak dalam tu, memang tak tahu nak cakap apalah kan. Dan macam berbalik tadi Muaz kan, kalau yang kata kena scam FBX tu, memang ada member juga, dia pun cakap akaun FBX dia kena charge sampai 5-6 ribu kalau tak salah. Dia cakap dia tak buat, orang masuk dekat akaun FBX dia tu running iklan dia. Jadi kat situ dah kena dah. So macam mana kita nak buat? Kita dah jaga sebaik mungkin, tapi benda ni nak jadi memang jadilah. Tu yang sajalah kita nak share. Sebab yalah, macam orang yang betul-betul aware benda ni pun boleh kena, apa lagi kalau orang yang macam dia tak tahu kan. Kalau akaun banyak macam mana? Jadi itulah tak kata dia punya security tu. Sebab tadi bila tanya akaun apa, akaun sebab nak check dah tak boleh dah. Akaun yang dia bawa transfer tu dekat luar negara tau. Sebab kan BigPay dia boleh buat transfer ke international punya akaun dengan rate yang murah. Jadi bila kita tanya dekat staff ni, dia cakap memang dia dah bawa keluar, transaction tu dah berjaya. Tapi sebenarnya dalam tempoh buat aduan dekat customer yang BigPay ni punya customer service, dia masih lagi call lah, tapi tak angkat lah lepas tu. Tak apa-apa lagi dia cakap memang tak angkat. Tapi boleh dinasihatkan untuk mereka yang macam kita risau lah kan, mungkin dapat panggilan daripada nombor yang tak dikenali. Kalau kita tak save nombor dia, macam mana kita nak tahu itu scammer kan? Jadi kalau saya, nombor yang scam pun kita akan save juga kat telefon, supaya kita boleh tahu, oh ini pernah scam. Sebab bila kita check dekat Truecaller, memang tulis BigPay scammer, dah ada dah. Asalnya macam sebab sebelum ni pernah juga dapat nombor yang sama, tapi kita dah report dengan spam, report dekat WhatsApp kan. Bila report, conversation tu dah hilang. Jadi kita pun tak save nombor dia, kira macam delete. Jadi macam benda tu mungkin nombor yang baru ke nombor yang lain, orang yang sama kan. Jadi benda tu kalau kat WhatsApp ni susahlah kita nak detect kalau kita tak save nombor. Sebab Truecaller tu hanya call panggilan direct kan. Itulah dia. Jadi untuk sesiapa yang ada kad BigPay, mungkin dia akan bukanlah mangsa kan, boleh jadi mangsa seterusnya lah. Mungkin mangsa tu maksudnya mungkin dia akan call kita, tapi itulah dapat nombor kita dari mana kan. Sebab setakat ni tak ada letak kat mana-mana untuk BigPay. BigPay ni hanya untuk kat Facebook. Tapi masalahnya mana dia dapat kita punya nombor telefon dengan nombor kad kan. Tapi boleh jadilah. Itulah, itu sajalah saya punya perkongsian di scam oleh BigPay. Di scam yang menggunakan nama BigPay. Tapi better lah siapa yang ada prepaid card ataupun kita ada kad baru. Okey, lepas ni kalau kita nak buat apa-apa transaction, dinasihatkan kita pakai saja prepaid card. Supaya bila kita pakai prepaid card ni, kita punya risiko tu terhad lah. Boleh bukan tak boleh, tapi terhad risiko macam tadi kan. Tapi nasib baik tadi masa saya login tu, kita dah terus login balik. Kalau kita biarkan dia buat kerja, kita cakap ada account ada debit card lah, ada ni, dia boleh buat lagi macam-macam. Sebab kita dah linkkan dengan akaun-akaun lain yang kita punya untuk top up tu lah. Sebab once kita dah linkkan, bila dia nak top up, dia tak perlu lagi nak dapatkan verification kan. Dia automatic je terus top up kita punya BigPay kan. Macam contoh macam Shopee, GrabPay, Tashengo, bila kita dah linkkan benda-benda tu kat account bank kita tu, dekat apps tu, once kita kata kita nak reload, dia tu reload je. Kalau duit kita ada banyak dalam yang kita linkkan tu, macam mana? Katakanlah kita boleh linkkan dalam duit tu ada 2-3 ribu. Sekali dia cuba dia reload 1000, masuk dalam tu, dia tolak pula gunakan kad debit tu, then habis lah. Walaupun kita ada kad debit kan. Jadi pengajaran yang saya dapat hari ni, jangan linkkan lah kad bank dekat apa-apa aplikasi kan. Risiko lah. Boleh memang kita rasa selamat sebab, tapi once kita dah terjadi macam ni, kita tak boleh dapat balik duit tu. Kebanyakan yang saya tanya tadi, mana-mana yang dia dapat panggilan, dia minta TAC number, sebelum dia bagi, dia akan chat dulu dekat apps tu, dia tanya
Memang selamat lah duit dia. Akaun dia kena freeze. Kalau saya tadi dah tak sempat dah, sebab dah kita dah terbagi 5 nombor tu. Dia boleh teka nombor belakang tu nombor apa. Then memang bahaya lah. Duit ni bukan senang nak cari 500 tu nampak macam banyak weh. 500 kan, bantuan yang kita dapat pun tak sampai 500. Kalau ni mungkin 300, 200 pun dah banyak dah. Jadi pengajarannya itulah, berhati-hatilah. Walaupun kita dapat panggilan daripada nombor yang tak dikenali pun, bukan tak boleh angkat. Kalau saya memang setiap panggilan memang akan angkat. Sebab kadang-kadang customer ada juga customer dari luar yang call. Macam saya hari tu ada customer daripada Singapura. Dia call guna nombor Singapura. Takkan saya tak angkat? Kita dah save dah nombor dia, kan? Tak dah pasrah dah. Jadi sebab ada benda yang dah digantikan dengan sebelum ni kan. Tu berhati-hatilah. Yang ada Facebook pun jangan berasa selesa sangat. Boleh check FB Ads punya account tu kan. Takut-takut dia orang gunakan account FB Ads kita tu buat iklan. Dia run iklan tu unlimited. Kita tak tahu kita ada hutang sampai 3-4 ribu, 4-5 ribu. Itu kawan saya dalam Asma ni kena lah. Kalau siapa yang tak tahu kan, itu saya nak bagi tahulah. Kita kena berhati-hati. Risau juga kan, kita tengok tiba-tiba bila masa pula kita ada run iklan kan. Nak tahu-tahu je kita dah berhutang sampai 3-4 ribu. Jadi apa kita nak buat kan? Kalau macam FB Ads mungkin dia tak masuk macam sebelum ni. Kalau dengan Google, kita hutang tak bayar dalam sebulan 2 bulan, dia dah akan ada pihak, dia bagi pihak ketiga untuk kutip hutangnya kita. Kita dapat benda tu kan, email dia bagi tahu kan. Jadi kita cepat-cepat bayar hutang tu kan. Kalau tak nanti macam-macam jadilah lepas tu. Itulah. Ini yang lain pula kan. Kalau kata scammer scammer beli barang, itu lain pula. Kalau scammer macam tu, kita ada banyak masa untuk berfikir kan. Ni kalau jenis yang melibatkan akaun bank, kad debit ke, kad kredit ke. Mungkin kad kredit boleh selamat kot, sebab dia kredit, dia bukan transfer direct. Kalau debit ni ada duit baru boleh buat. Jadi itulah, kalau kita banyak duit, kita risiko banyak hilang lah. Kan. Itulah perkongsian saya. So berjaga-jagalah. Bolehlah sharing dekat siapa-siapa yang mungkin beranggapan alah tak kena lah, mustahil lah nak kena. Saya sendiri pun sebelum ni memang konon-kononnya boleh, orang kata apa, kita confident tak kena. Tapi bila dah kena macam ni, apa kita nak buat kan? Terima sajalah. Kan, RM590 dia ambil. Dia tinggalkan RM2.40. So saya pun dah pergi buat report polis lah kan. Dan tunggu IO dia tu untuk jumpalah, untuk kita tengok apa yang dia boleh buat seterusnya. Macam sebelum ni saya pergi balai polis pun, sebelum ni kena dekat kad bank dia tolak beli game kot. Adalah transaction dalam 4-5 transaction. Setiap transaction tu dalam, walaupun RM30, kadang RM40, RM18, yang itu saya dapat balik duit. Sebab tu dia buat pembayaran ke akaun dalam Malaysia kot. Kan. Jadi itulah. Itu masa tu dengan CIMB Bank, pakai kad bank juga. Tapi duit tu kita boleh dapat balik. Ini tak boleh kot. Tak tahulah, harap-harap boleh. Sebab bila tanya dekat customer service yang Big Pay ni, dia cakap yalah, bila kita buat report polis akan dapatkan maklumat daripada Big Pay, transaction daripada Big Pay tu, dia buat siasatan ke, mungkin dia boleh collaborate dengan polis Indonesia ke, dia boleh dapatkan balik duit tu ke. Tapi itulah, even saya dah cam suara dia, suara orang Indon, tapi tak tahu kenapa. Tak tahu, kita masih lagi macam okey. Aduh, bila fikir-fikir balik kan, oi, kenapa tiba-tiba bagi senang-senang macam tu kan.
Sedangkan kalau nak dapat kad baru, replacement card tu, dia takkan call, takkan minta yang bukan-bukan lah. Aduh, kenapalah kan. Itulah dia. Ni pertama kali lah jadi macam benda macam ni kan. Bukan kita risau, apa kita risau kita buat tu tak sedar. Apa cerita? Okey, cerita dia simple saja. Kita ada kad debit. Kad debit tu ada duit. Kad debit tu ada aplikasi. Nama kad debit tu Big Pay. Big Pay ni dia bukan bank lah, tapi dia under AirAsia kot. Kan, kita gunakan kad tu untuk buat pembelian dengan AirAsia ke, ataupun pembelian yang bila kita buat transaksi kita akan dapat point kan. Dan Big Pay ni juga kita boleh buat transfer duit ke luar negara dengan dengan dia punya charge yang murah. Kan. Jadi tu yang saya pakai juga Big Pay, sebab kita boleh buat transaksi kat luar negara dengan mudah. Contoh dengan Facebook kan. Kena juga ke Puan Rahimah? Macam mana boleh 1,300 tu? Banyak tu. Sama juga WhatsApp call. Apakah dia punya modus operandi, apa cerita yang dia buat supaya kita terpedaya untuk habis 1,300? Adakah pembelian ataupun akaun bank ataupun pembayaran apa-apa? Boleh ke share sikit? Sajalah nak tahu kan. Mungkin ada orang lain yang hampir-hampir terkena. Kalau macam ditipu pembelian tu, kita tahu lagi nombor akaun dia kan. Ini tak ada. Saya pun tak boleh nak check dekat dalam tu. Saya pun minta juga dekat customer service untuk bagi tahu akaun mana yang dia transfer duit tu. Dia cakap dia tak dapat nak bagilah sebab maklumat tu dia akan bagi bila polis nanti buat siasatan. Polis akan dapatkan maklumat daripada Big Pay. Dia akan buat kerja dia lah. So kalau kata ada rezeki boleh dapat balik duit tu, insyaAllah lah. 500 tu fikir-fikir balik, baik aku buat benda-benda yang bagi kat orang yang kat sini ke kan. Puas hati juga kita bagi kan. Ini dia ambil macam tu je. Aduh. Betul-betul. Tapi bagi orang yang macam kita tak ada buat bisnes ke, kita tak ada buat orang kata apa, jual barang ke, tak ambil, tak ada apa, tak angkat call, tak ada masalah. Kalau macam kita ni buat bisnes, jadi kita tak tahu panggilan tu panggilan daripada customer ke, daripada potential customer ke, orang yang nak berurusan bisnes ke kan. Kita kena angkat jugalah. Dan bila kita angkat tu kita kena verify dia tu siapa, kan. Jangan cakap lah kita ni berbisnes ni banyak je orang nak scam kita. Dan boleh juga saya nak share juga satu cerita kan. Walaupun kita ni menjual barang, ada juga sebab kita ni jenis yang macam jual benda yang orang nak cepat. Contoh macam minyak kan. Saya hari tu pernah juga waktu malam tau. Orang ni dia nak beli minyak. Dia nak beli minyak yang kita jual lah. Dia tanya ada berapa saiz, 1, 2, 3, apa yang 10, 30, 50. So kita pun just cakap okey, 30 berapa, 50 berapa. So bila dah cakap semua, dia pun cakap okey lah, saya nak cubalah yang 50. Nanti boleh boleh hantar tak kat rumah kan, waktu malam kan. So kita pun boleh, no problem kan. Tiba-tiba dia tanya, cik boleh minta tolong tak, saya nak top up telefon ni, tak ada kredit, tak ada data lah, nak nak buat call lah apa kan. Saya tak ingat dah ayat dia macam tu kan. Nanti esok masa beli barang tu, saya bayar sekali. Dia kata cucu dia tak ada pergi keluar lah apa benda. Kita pun dah suspicious, macam kau nak beli, lepas tu kau nak pinjam pula duit nak top up kan. Lain macam kan. Kita pun tak layan lah kan. Lepas tu barulah tahu, bila kita tak layan kat dia, konon-kononnya esok kita nak pergi hantar kat dia, tiba-tiba dia dah block. So, nampaknya taktik dia tak menjadilah kan. Konon-kononnya dia nak beli barang kita, dia pinjam kita sekali, dia nak bayar. Jadi dia tak rugilah. Dia dapat scam kita punya duit, barang kita tak hantar, tak ada masalah sebab dia pinjam dulu, kita pun dengan baik hati bagi. Itu nasib baik yang tu saya tak kena lah. Sebab biasanya kalau melalui WhatsApp, kita type ni, kita sempat ada masa untuk berfikir lagi. Tapi tak tahu pagi tadi memang dia macam cepat gila tau.
Kita pun dah macam, bila kita dah terasa lain macam, cik jangan, kenapa lambat sangat ni, cik tengah buat apa tu. Padahal kita tengah tengah chat dengan customer service, tanya, kita tak ada cakap apa kan. Dah 2-3 dia request banyak TSC keluar, sampai 5, 6, 7 kita cakap tak masuk-masuk pun TSC ni kan. Rupa-rupanya time-time kita buat macam tu, dia buat kerja dia, duit kita habis dia ambilnya kan. Oh, menangis lah. Tapi tak adalah menangis sangat. Nak tak nak kena teruskan hidup kan. Duit hilang tu tak apa, bukanlah tak apa, maknanya pengajaran lah. Lama juga dia orang buat kerja ni. Okey. Itulah. Saya saja-sajalah share kan. Takut-takut ada yang terkena. Bukan sikit. Kalau orang yang duit banyak mungkin dia tak kisah sangat, tapi kisah jugalah, kesian dekat orang-orang yang tak tahu kan. Macam sekarang kan saya pun ada tengok yang orang nak redeem bantuan yang 150 tu pun kan, yang umur belia tu. Cuba bayangkan dia orang yang tak tahu, tak pernah lagi experience benda-benda macam tu kan. Tiba-tiba dapat duit bantuan tu, duit tu kena scam. Macam agak macam mana? Itulah kan. InsyaAllah, terima kasih lah. Biasalah tu, dia ada ganti ganti benda yang lagi baik kan. Itu je lah dia. Terlepas cerita dari awal, nanti save. Yelah, boleh. Memang saya je share kat sini, sebab benda ni benda yang tak ada siapa boleh confident dia selamat lah. Saya ni jenis yang paling berhati-hati tau. Itu tak boleh, ini tak boleh. Aduh, memang betul-betul pagi tadi kita tertidur kan, bunyi call terus angkat, tak fikir sangat. Itu je lah. Tapi bahaya kan bila tengah call ni orang, bila tengah tidur orang call. Itu je lah. Itu apa yang saya boleh kongsikan lah. Tak ada kelas pun. Saja kongsi-kongsi pengalaman yang tak semua orang tak semua orang pernah lalui. Tapi janganlah lalui. Kalau dah lalui tu kita kena share, sebab nilai pengajaran tu RM590. RM590 tau, untuk kita berhadapan dengan scammer tu. Kalau siapa yang nak nombor dia tu, bukanlah nombor dia ni, jangan saya bagi. Ya, betul cikgu. Panggilan melalui WhatsApp. Bila panggilan melalui WhatsApp, kita tak akan dapat detect dengan Truecaller kan? Ke ada aplikasi yang kita boleh detect panggilan tu siapa yang ni? Sebab saya dah check tadi, bila melalui WhatsApp, memang kita tak akan keluar nama ataupun macam Truecaller. Kalau call biasa kita tahu, ini orang call ni siapa. Kita boleh, orang kata, bersedia lah. Ini tak tahu kan? Ayo. Alah, tak apalah. Okey, yang panggilan saya tadi, nombor Malaysia. Tapi dia buat kerja ni mungkin kat sini, ataupun akaun tu memang kat luar negara lah. Sebab kalau kita perasan, BigPay ni dia memang buat transaksi ke luar negara tu murah kan. Jadi diorang mencuba-cubalah. Dan memang bila tanya dekat customer service tadi tu, memang dia cakap akaun luar negara lah tu. Dia pun tak dapat dedahkan akaun apa. Saya nak login balik pun dah tak boleh. Apps tu dah kena dah kena block kan. Jadi saya sempat tanya tu je lah. Jadi berhati-hatilah siapa-siapa yang ada kad debit ni. Saya pun biasa pakai kad ni, memang berhati-hati sangat. Dan dalam berhati-hati tu, ada masa kita tercuai kan. Tu je lah. Dan pasrah lah sekarang ni tunggu tindakan selanjutnya daripada pihak polis lah. So siapa yang nak nombor tadi tu boleh save lah. Bukan save apa tau, kita nak save sebagai berjaga-jaga. Kita tak tahu, mungkin nombor yang sama yang nak buat kerja. Sekejap saya tengok nombor dia. Nombor tadi saya dah save, sebab bila kita tengok nombor tu dekat Truecaller dah ada. Tapi macam biasalah, diorang biasa akan tukar-tukar nombor. Okey, nombor yang dia call tadi, sekejap. Alamak.
Ni kosong. Sekejap, boleh nampak ke ya? 0112542563 Sekejap Yelah, mungkin ada yang nak berjaga-jaga kan, nak save nombor sendiri siap-siap. So at least kalau nombor ni naik dekat telefon, so dia akan tahulah. Betul, diorang ni akan buat kerja sampai jadi. Tak ada cikgu. Okay. Saya tak transfer duit. Taktik dia macam ni, dia mudah aja. Kita tak transfer duit, dia hijack kita punya aplikasi dekat phone lah. Dia login kita punya aplikasi. Once dia dah login, dia boleh buat transfer, boleh buat apa-apa lah. Tapi kalau kita sempat masuk balik aplikasi kita tu, InsyaAllah lah, macam tadi saya rasa dia tak sempat nak buat transaction seterusnya sebab saya dah masuk. Bila kita masuk, automatic, sebab dia satu aplikasi tu, satu device dia boleh masuk. Bila dia masuk, saya terkeluar. Bila saya masuk, dia akan terkeluar. So bila dia terkeluar, dia hanya dapat buat transaksi sementara. Saya tak dapat login. Waktu tu dia sempat transfer duit. Sebab tu bila saya dah terkeluar, saya cepat-cepat nak masuk, saya tak sempat sebab dia dah masuk, dia terus, sebab dia 2 orang kalau tak salah. Sebab masa dia bercakap tu, saya memang ada dengar dia bercakap dengan kawan di sebelah yang tengah buat kerja. Mungkin dia tengah try untuk login kita punya aplikasi tu kan. Dia kata okey ke, dah dapat ke kan. Dia tengah buat tau. Jadi dalam masa dia tengah buat tu, kita tengok ini tengah buat ni. So kita pun cepat-cepat login balik. Dia akan minta yang point apa, dia akan minta info yang penting tadi tu. Dia lain aplikasi, lain bank, lain dia punya verification untuk kita masuk, dia minta. Macam yang BigPay ni, baru saya perasan tadi, dia akan minta nombor IC belakang 4 tu dengan kita punya postcode. Tak pernah lagi aplikasi yang minta postcode kita untuk login, untuk verify kita punya account. Jadi saya rasa kalau bagi mereka yang tak ada online banking, bukan online banking, yang ada kad-kad yang dibuat transaction online ni, tak perlu risau sangat lah kan. Sebab orang kata apa, data tu kita tak pernah terdedah dekat mana-mana aplikasi. Betul juga, jangan jawab. Kalau macam kita tak berniaga, kita tak apa, tak payah jawab. Tapi kalau saya ni, kita berniaga kan, tak nak panggilan yang kita tak tahu, kita kena jawab juga. Sebab kita tak tahu. Sebab ada, memang saya pun kadang-kadang tak nak jawab. Tapi bila kita jawab, ini customer kan, dia pernah beli barang sebelum ni, jadi dia nak beli lagi. Dia jenis, kita dah save nombor dia, tapi tak tahu nombor dia tak naik kan. Jadi bagi mereka yang tak ada apa-apa perniagaan tu, better jangan jawab lah unknown number ni. Walaupun dekat WhatsApp ni memang banyak lubuk-lubuk diorang cari makan. Maksudnya boleh buat duit lah kan, tanpa kita sedar. Tahu-tahu je kenapa kan. Ni dia tak hijack WhatsApp, dia hijack kita punya account, account BigPay ke, ataupun account yang ada duit lah. Apa guna dia nak hijack yang tak ada duit. Sebenarnya banyak lagi, sebab saya banyak pengalaman orang nak hijack. Contoh PayPal, macam BigPay ni, memang saya rasa dalam setahun 2 ni memang banyaklah diorang cuba gunakan WhatsApp lah, gunakan SMS untuk didapatkan at least detail berkaitan maklumat yang dia nak. Tak apa, ni perkongsian ni untuk semua lah. Okay. InsyaAllah, amin. Ini perkongsian saja kan. Tak semestinya kita boleh terselamat. Saya ni banyak berjaga-jaga pun kena juga. Tapi itulah, tak apa. Sekarang ni dah reda dah. Cuma pagi tadi lah kita rasa macam frust. Kita macam kenapa kan. Itu biasalah tu, benda yang tak dijangka bila orang, sebab melalui suara, melalui panggilan telefon, kalau orang nak buat jahat ni, dia boleh berdaya kita dengan mungkin beberapa kata-kata, beberapa ayat yang kita punya minda ni boleh
dapat kepercayaan untuk, orang kata apa yang dia cakap tu kita percaya. Macam tu. Sama juga hadiah-hadiah ke, nak bagi tu nak bagi ni kan. Nanti saya nak sharekan juga saya walaupun panggilan-panggilan yang tak dikenali ni, kadang-kadang saya ni banyak benda yang kita join. Kadang-kadang panggilan tu mungkin nak bagi hadiah kan. Kalau kita tak angkat, memang kita takkan dapatlah hadiah tu. Macam sebelum ni saya just ni perkongsian untuk bagi orang yang mungkin tak terfikir lah. Macam saya kadang-kadang kita gunakan telefon, contoh saya hotlink kan. Mungkin ada apa nama ni ada kontes-kontes yang kita join. Macam sebelum ni saya dah join hotlink punya kontes tu 2-3 kali. Kita pun tak tahu rezeki daripada situ kan. Pertama punya kontes pun yelah tak apa. Memang saya nak share sebab kita tahu orang lain pun kadang-kadang ada masalah yang sama cikgu. Kan. Jadi unknown number ni ada pro and cons lah. Macam saya, bagi saya kita, macam saya angkat sebab kita tahu, kita tak tahu dekat situ rezeki kita yang nak datang kan. Macam sebelum ni hotlink punya kontes saya masuk, kita masuk saya saja je, dia akan call kita after 3-4 bulan selepas tu kan. So kalau kata kita menang, dia call untuk verification, dapat lah. Jadi saya tak tahu nombor tu. Dia kadang-kadang dia gunakan nombor talian tetap. Kalau dia gunakan nombor macam Axis, dia akan, panggilan dia akan 1, 2, 3 tau, dia akan call kita. Jadi biasanya macam walaupun kita dapat hadiah, dia tak akan tanya, dia tak akan minta benda-benda pelik. Dia akan cakap, dia akan verify untuk benda-benda basic. Nama, pernah join. Jadi kalau saya tak angkat panggilan tu, sebelum ni saya share sikit lah. Sebelum ni saya ada join 2 kali beberapa lah kontes. So panggilan daripada Maxis tu dapat 2 kali. Panggilan pertama saya dapat handphone Samsung kan dia bagi kan. Kita masuk kontes biasa je dapat. Kalau saya tak angkat, saya tak dapat hadiah tu. Jadi orang kata unknown number ni, kalau kita ada masuk apa-apa, kita tak boleh nak terus tak angkat lah, kita kena angkat. Kita takut benda tu daripada nombor-nombor yang tak dikenali, yang mungkin benda penting kan. So yang kedua pun panggilan daripada Maxis. Sebab kalau nombor Maxis ni kadang-kadang pakai nombor fixed line ataupun 123. Jadi kena berhati-hati lah benda-benda macam tu. So siapa-siapa yang masuk kontes, siapa-siapa yang ada jual beli pakai nombor tu, nak tak nak, tak boleh nak larilah daripada unknown number kan. Itu sajalah perkongsian. Apa nama ni, InsyaAllah berhati-hati. Okay, sama-sama. Terima kasih lah bagi sesiapa yang tengok live ni. Ini perkongsian saya untuk pagi tadi punya kejadian. Saya ingatkan dah selesai hari ni untuk jumpa dengan IO Balai Polis Sentul, tapi dia tak free lagi hari ni. Saya tunggulah apa selanjutnya yang dia akan boleh tolong kan. Harap-harap kalau lah ditakdirkan siasatan tu okey, dia dapat maklumat kerjasama dengan polis daripada Indonesia ke, dapat balik duit tu kan. Yelah, rezeki lah. Itulah, barulah macam-macam nak share, tapi nak buat macam mana. Okay, alright, itu sajalah saya rasa perkongsian untuk petang ni. Okay, semoga berhati-hati kepada semua kawan-kawan dalam Facebook. Boleh sharekanlah, mungkin live ni banyak info yang berguna. Pengalaman ni mungkin berharga bagi sesetengah orang. Semoga berjaga-jagalah. Baru kena pagi tadi kak. Pagi tadi kalau ikut jam pukul 9.51 dia buat panggilan. Okay, itu sajalah. Okay, siapa yang terlepas mungkin boleh tengok balik video ni. Saya akan save di Facebook saya. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Okay, bye. Assalamualaikum.
Terima kasih.